menyampaikan dakwah. Dan fatana maknanya kebijaksanaan lah. Itu merujuk kepada intimasi. Intimasi apa istilahnya? Apa intimasi? Kebijaksanaan Nabi untuk berdamping dengan Allah. Rapat Nabi SAW kan, kebijaksanaan Nabi untuk menyelesaikan satu masalah. Kerana Nabi ini adalah seorang yang dipanggil sebagai pemimpin yang bersifat transformational. Susahlah nak sebut. Nabi mampu transform satu masyarakat yang rosak kepada masyarakat yang hebat. Masyarakat yang bunuh anak-anak kepada masyarakat yang menyayangi anak-anak. Masyarakat yang hidupnya bergaduh kerana seekor unta kepada masyarakat yang memiliki tamadun dalam masa yang cukup singkat. Ini kekuatan yang Nabi, kerana Nabi ada hikmah. Dan yakinlah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sebenarnya bila kita kaji dalam diri kita, hikmah ni kita boleh cerita panjang tentangnya, macam-macam kategori yang dikemukakan. Tapi sebenarnya hikmah ni tuan-tuan, perkara pertama yang paling asas sekali adalah hubungan dengan Allah sebenarnya. Hubungan dengan Allah SWT yang penting. Kalau ada hubungan dengan Allah SWT, maka segala laluan dalam hidup ni jadi mudah. Kita ambil contoh Nabi SAW. Bagaimana contoh Nabi SAW dalam bab perkara siddiq, amanah, tabligh, fatana. Bila Nabi berdakwah dekat Mekah, pergi ke Mina, datanglah jemaah haji, maka Nabi telah memberi tawaran kepada mereka untuk masuk Islam kan. Masuk Islam, kalau kamu masuk Islam, kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Memiliki orang-orang Rom dan Parsi jatuh ke bawah kamu. Nabi menawarkan kepada mereka satu yang bersumberkan daripada Allah SWT. Walaupun hakikatnya pada waktu itu belum berlaku lagi. Nabi nak menanam bibit-bibit akidah dalam diri setiap majnun baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpotensi untuk menjadi penyokong dakwah baginda sallallahu. Maka berdakwahlah kepada satu kaum yang besar, Bani Tamim sebagai contohnya. Berdakwahlah kepada kaum yang besar seperti kaum Adi sebagai contohnya. Tapi nampaknya Bani Haris contohnya, Bani Amir, Bani Amr Nabi dakwah. Tapi semua saksi dekat part. Kami yakin kalau kau baca ni betul, baik, kami akan dapat menguasai semenanjung Arab. Tapi bolehkah kami lawan orang Rom? Ini soalan. Tak yakin je mereka kan? Boleh kita lawan Rom? Orang Rom hebat, perangan mereka hebat, tentera mereka ramai, puluh ribu, ratus ribu. Orang Parsi lagi terkenal dengan peperangan mereka menggunakan api, gajah dan sebagainya. Mulalah sanksi dekat part sebegini. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Ni kalau kita jadi pemimpin, kita ajak orang pada satu perkara, kita mesti ada dream, kita mesti ada satu goal, kita mesti ada prospek. Kita cerita pada orang, kita bawa pada dia. Kalau dia bersama kita, alhamdulillah. Kalau plan itu menjadi kenyataan, alhamdulillah, kerana kita dalam hidup adalah perjuangan. Dalam hidup adalah merupakan satu perjalanan. Kalau dia mencapai kenyataan, alhamdulillah. Tapi manusia kalau kita dah capai apa yang dikatakan itu, mereka tak lain tak bukan akan katakan dua perkara. Yang pertama mengatakan, dulu aku dah cakap dah. Kalau kita gagal, betul tak? Dulu aku dah cakap dah. Dulu aku dah cakap, kau jangan buat, kau buat juga. Akhirnya nampak dia apa kakak. Dia menghina kita dalam bentuk yang sinis. Tapi kalau kita berjaya juga, dia pun kata juga, dulu aku dah cakap, memang kau akan berjaya. Nampak tak? Ini manusia punya perangai. Tapi yang penting yang menjadi seorang yang hakim, kita tak menghakim untuk diri kita. Kita nak jadi macam Nabi SAW. Kita belajar maulid Nabi SAW. Ini Nabi adalah seorang yang bersifat transformational, menukar orang keliling baginda untuk jadi sempurna dan baik. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT sahaja. Tidak ada orang yang sempurna. Itu sebab Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa al-adlu indana man zalat hasanatu ala sayyiati. Orang yang baik di sisi semua ulama-ulama Islam adalah kebaikannya mengatasi kekurangannya. Ini kata-kata ni tulis oleh Imam Az-Zahabi sekitar tahun 900 Hijrah. Berapa tahun dulu? 500 tahun dahulu. Ini baru datang Dr. John C. Maxwell menulis dalam bukunya Leadership. Bagaimana membina leadership dalam diri kamu. Dia mengatakan kalau leader yang hebat dan leader yang memahami, mengerti kedudukan pengikut-pengikutnya, followernya. Kerana manusia ni kalau dibuat satu graf dalam hidup dia, skala dalam hidup pencapaian, katalah dia ada 5 karakter, 5 kriteria. Yang pertama, dia seorang yang pandai komunikasi.
komunikasi punya skill kita kira. Yang kedua dari sudut accountability, amanah dia. Yang ketiga dari sudut apa lagi, apa-apalah, dari sudut knowledge dia, ya, background education dia. Yang keempat, yang kelima, kita letak 5 perkara pada seseorang manusia. Julat ukurannya kita akan dapati orang yang hebat ini, dia tidak akan hebat 5-5 sekali. Faham tak? Dia tak akan hebat 5-5. Dia mungkin hebat 2, kat 3 lagi mungkin dia fail. Mungkin dia hebat 3, 2 lagi moderate. Dia mungkin hebat 4, 1 tu sangat teruk di bawah. Jadi itu sebab daripada kita pergi mengasah satu benda yang dia susah untuk baiki, lebih baik kita tambah pada skala yang boleh diperbaiki. Faham? Kau beli ayat ni, ada 5 karakter dia letak, 5 karakteristik. Pertama ni dia ada 8/10, yang kedua ni 7/10, yang ketiga 6/10. Ni okey lah, atas 5. Yang keempat 4/10, dan yang terakhir sekali 2/10. Daripada kita pergi banner 2/10 ni, dan naikkan jadi 5, mustahil dia boleh capai. Dia takkan boleh capai. Lebih baik kita tumpu pada 3 yang sudah best ni, kita baiki lagi. Kita baiki lagi. Itu sebab tuan-tuan dengan hati dan dikasih sekalian, hebatnya Nabi SAW. Bila Nabi memimpin, para sahabat sanggup mati untuk Nabi SAW. Takkan ni satu benda yang hebat. Kita baca kisah tentang seorang bernama Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu, yang mana dia telah pun mengejar musuh-musuh Allah selepas peperangan Uhud. Orang Islam kecewa. Jadi Nabi nak menaikkan moral orang Islam, Nabi suruh tentera-tentera yang orang ni pergi hambat musuh Islam, menunjukkan seolah-olah Islam belum tumpas lagi. Maka mereka pun kejar, ada kesiapan teknikal. Mereka makan buah kurma Madinah ini yang dibawa bekal, lontarkan kat bukit. Orang pun trace, oh mesti ada orang daripada Madinah, musuh Islam. Akhirnya mereka pun menjadi kepung. Sahabat-sahabat yang ramai, tidak berapa ramai ini, akhirnya menjadi mangsa, dibunuh oleh mereka. Ya, dan salah seorang yang selamat, yang dibawa pulang ke Madinah, ke Mekah untuk dibunuh balas balik kerana dia terlibat dalam bunuh di Badar tu, ialah Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dia memiliki karamah yang tertentu lah. Ketika dia sedang diikat dalam penjara tersebut, datang buah anggur datang kepadanya. Musuh-musuh Allah ni terkejut dengan apa datang buah anggur, siapa bagi dia makan? Dan akhirnya bila dia nak dibunuh, dia tanyakan kepadanya, bagaimana kalau Muhammad duduk kat tempat ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk kat tempat ni, mana? Kata, demi Allah, kalau Nabi Muhammad kami tercucuk duri sekalipun, kami tidak akan meridai. Nampak? Ini dia pengorbanan yang ada pada para sahabat Nabi. They will die for Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap mereka. Sebab dalam perang Uhud, bila kita lihat mereka sanggup menjadi perisai hidup untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak melihat ayahnya gugur, dia tak kisah. Lalu dia mengatakan, ya man ya'izu alaina an nufariqahum, hayatuna kullu syai'in ba'dakum adamu. Wahai seorang manusia yang kami amat sedih kalau pisah dengannya, kerana kalau Nabi sudah tidak ada, maka hidup kami sudah tidak ada erti lagi. Bayangkan ayah dia mati, dia boleh cakap begitu. Nabi ada tak apa, as long as Nabi masih hidup. Ayah mati pun no problem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kerana 4 perkara ini, 4 karakter yang dilalui Nabi SAW ini, yang asas dia adalah hikmah. Yang diceritakan semua perkara ini semuanya merujuk kepada akal dan pertautan dengan Allah SWT yang menyebabkan Nabi memiliki sifat seperti ini. Itu sebab di hujung ayat ni, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak akan dapat mengingatkan melainkan orang yang ulul albab. Ulul albab ni kita belajar bahasa Arab. Albab perkataan lub. Lub maknanya inti. Kalau kelapa yang dibelah itu dalamnya yang putih tu, isinya. Apa jua yang kita belah dalamnya, kita nak dapat makanan dalam itu dipanggil sebagai lub. Maknanya ulul albab ni orang yang dalam otak dia ni ada kualiti, walaupun kulit hitam. Macam Atta' bin Abi Rabah yang pernah kita kisahkan beberapa minggu sudah. Macam juga Al-Hasan Al-Basri, umpamanya seorang hamba, umpamanya macam Luqman Al-Hakim, itu warna kulit, rupa, penampilan diri itu semua tidak penting di sisi Allah SWT. Yang penting adalah akal yang mempunyai apa yang dipanggil sebagai ada hubungan dengan Allah Ta'ala langsung, seolah-olah dia merupakan radar.
ada radar yang berhubung dengannya untuk memberikan kepadanya input-input yang baru. Kalau tak, macam mana boleh jadi Muhammad Al-Fatih? Yang pada hari ketika tentera Islam sudah pun kepenatan, kalau mereka gagal untuk bertindak dalam masa yang singkat, bekalan akan habis, salji makin menebal, mereka buat keputusan kita kena naikkan kapal ke atas permukaan bumi. Kapal daripada Selat Bosphorus ditolak naik ke atas daratan, dan keesokan harinya tentera musuh morally jatuh melihat kapal sudah ada di atas daratan. Orang Islam ni gila ni. Kapalnya boleh berlayar di atas batu dan juga tanah. Pada malam itu mereka sudah menyusun strategi yang amat hebat. Nama dia hikmah. Hikmah ni menyebabkan seorang berada di mana sekalipun dia selesaikan masalah. Dia tidak akan membiarkan perkara tersebut berlalu, melainkan dia akan selesaikan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sebab di hujung ayat ni Allah gambarkan ayat zakaru illa ulul albab, tidak mendapat nikmat ini, tidak dapat peringatan, tidak dapat ilmu itu melainkan ulul albab. Ulul albab ni apa pula? Dalam ayat ini Allah gambarkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Menjaga penciptaan langit dan bumi dan malam dan siang, dia mempunyai petunjuk, memberikan signal, indikator kepada orang yang berakal. Siapa orang berakal tu? Nampaknya Quran saling mentafsirkan satu sama lain. Ayat ni, ulul albab ni hanya kita dah faham dalam surah Ali Imran. Maka Quran dibaca keseluruhan barulah kita faham. Rupanya ciri ulul albab ni nombor satu, dia ikhlas dalam kerja yang dilakukan. Kalau Allah berikan kepada dia ilmu, ya, itu hubungan dengan Allah yang sangat hebat. Nombor dua, ulul albab ni adalah orang yang sentiasa berfikir, banyak berfikir untuk menyelesaikan masalah. Nombor tiga, ciri ulul albab ni antara yang disebut dalam Quran Al-Karim, usia ayat surah Ali Imran tafsirkan ayat ini, mereka banyak berzikir. Wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nampaknya nombor 4, ciri mereka adalah mereka yang rajin qiyamul lail. Mereka rajin qiyamul lail. Dan qiyamul lail inilah merupakan inti kepada hikmah dan inti kepada hubungan dengan Allah SWT sebenarnya. Ya, kalau kita tidak qiyamul lail, maka sekali kita buat tidak jadi. Kita penulis tak ada idea baru. Kita pemimpin akan menyebabkan orang meluat menengok kita. Ya, kita seorang ahli perniagaan, kita akan sentiasa rugi dari tipu orang. Kerana radar kita tidak berfungsi. Ya, radar yang ada tidak berfungsi, maka natijahnya tidak akan memberi apa-apa kesan kepada perjuangan yang kita lakukan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini adalah berkaitan dengan hikmah, satu perkara yang makin hari makin hilang daripada diri orang beriman. Mari sama-sama kita kembali melakukan exercise ini, ya, ke arah nak mendapatkan nikmat tersebut dari semula. Dan yang terakhir sekali, kalau nak sebut yang kelima untuk menjaga hikmah, kena banyak berdoa kepada Allah Taala. Antara doa yang disebut oleh para ulama bila kita buntu, Allahumma ya mufahima Ibrahim fahimni, Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah beri ilmu kepada Nabi Ibrahim, berilah ilmu kepadaku. Wahai Tuhan yang telah memberi kefahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kefahaman kepadaku. Ya, tentang ilmu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu sudah jelas. Kefahaman yang diberikan kepada Nabi Sulaiman macam mana pula? Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Nabi Sulaiman diberi ilmu oleh Allah Taala pada hari-hari Nabi Daud menuju ke penghujung hayatnya. Nabi Daud ayah pun Nabi Sulaiman. Nabi Daud telah buat keputusan, dua keputusan yang silap dalam hidupnya. Manusia mereka silap. Kesilapan yang pertama yang Allah Ta'ala betulkan dengan Nabi Sulaiman, iaitu peristiwa dua orang bersahabat. Seorang ada ladang anggur, seorang ada kandang kambing, memelihara kambing. Tiba-tiba yang memiliki kambing ini, kambingnya terlepas pada waktu